yang dihormati Wakil PMUKM Cik Zul Ajmah, sesungguhnya yang dihormati Saudara Muzaffar selaku ahli jawatankuasa jamaah, dan seterusnya yang berbahagia penceramah kita pada malam ini, iaitu yang berbahagia Ustaz Hazrizal Abdul Jamil. Sesungguhnya para hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Dengan limpah dan rahmatnya kita dapat sama-sama lah kumpul pada malam ini untuk bagi hari kedua untuk majlis Fista Generasi Intelek atau Fitra, anjuran Kelab Jabatan Dakwah dan Pimpinan MKM, Kabupaten Mayan Sembilan MKM. Okey, terima kasihlah saya ucapkan kepada semua yang hadir pada malam ini untuk kita sama-sama mengikuti satu program, iaitu program bedah buku yang bertajuk Di Hamparan Syamrock Kuseru Namamu. Okey, baiklah. Sebelum saya menjemput penceramah kita pada malam ini, lebih eloklah saya memperkenalkan sedikitlah latar belakang ataupun biodata penceramah kita pada malam ini. Okey, nama penceramah iaitu Hazrizal Abdul Jamil, atau lebih dikenali dengan gelaran Abu Saif. Beliau dilahirkan di Ipoh pada 14 April tahun 1975. Mendapat pendidikan di Universiti Mu'tah Jordan di bidang syariah dan pengajian Islam. Tidak puas dengan segulung ijazah, Abu Saif meneruskan catatan diari kembaranya dengan berhijrah ke United Kingdom, lalu berkhidmat sebagai Minister of Religion of Belfast Islamic Center, Island Utara, di bawah pembiayaan Al-Maktoum Foundation UAE. Pendakwah dan juru motivasi yang terkenal, khususnya di kalangan generasi muda di seluruh negara ini, adalah kolumnis majalah Anis dan majalah Satu. Kini beliau menerjui syarikat perundingnya sendiri, Synergy Training and Consulting. Blog saifulislam.com yang diasaskan oleh Abu Saif semenjak 1997 menjadi medan utama beliau berinteraksi dengan masyarakat dan menyumbang fikiran dengan motonya yang penuh nilai, iaitu erti hidup pada memberi. Itulah serba sedikit latar belakang penceramah kita pada malam ini. Baiklah, tanpa membuang masa, dengan ini saya mempersilakan penceramah kita pada malam ini, iaitu Ustaz Hazrizal Abdul Jamil, bagi memulakan program bedah buku yang bertajuk Di Hamparan Syamrock Kuseru Namamu. Majlis mempersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala,
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Terima kasih pada Tuan Pengerusi, tetamu-tetamu kehormat daripada Persatuan Mahasiswa KM, daripada Urus Setia di Jabatan Dakwah dan Pimpinan selaku tuan rumah dan penganjur, ikhwah dan akhwat, sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, saya panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita berkesempatan untuk berada di dalam majlis ilmu pada malam ini. Walaupun secara peribadinya saya rasa agak kekok, ya, sebab saya juga ialah pelajar di sini, ya. Jadi agak rasa tak kena 2-3 hari ni jalan-jalan di kelas nampak muka kat banting kan. Saya tak sabar nak tunggu program ni habis, ya, supaya banting cepat turun kan, ya. Tapi tak apalah, itu perkara biasa. Dan ala kulli halnya pada malam ini kita duduk dalam majlis ini dengan sifat perkongsian, untuk sama-sama kita mengeluarkan beberapa iktibar ataupun kalaulah ada, ya, ilmu pengetahuan sedikitnya daripada apa yang tercatat di dalam salah sebuah buku yang sempat saya tulis setakat ini, iaitu buku yang ke-8, ya, kalau dari segi kiraannya, iaitulah travelogue yang bertajuk Di Hamparan Shamrock Ku Seru Namamu. Dan terlebih dahulunya saya mengucapkan banyak terima kasih pada pihak Setia atas kesediaan untuk menjemput dan dapat buat sedikit arrangement untuk program ini berjalan pada 11 malam, ya. Walaupun permintaan awalnya kalau boleh nak buat 11 pagi, asalnya lah ketika memberitahu saya, tapi sebab tiap-tiap pagi ada kelas sekarang ni, jadi tak dapat nak senggangkan masa untuk sesi itu. Alhamdulillah dapat dijalankan pada 11 malam. Terima kasih juga pada sahabat-sahabat yang hadir, ikhwah dan akhwat sekalian. Mudah-mudahan Allah SWT menghitung usaha kita ini sebagai amal ibadah yang diterima di sisi Allah SWT, insya-Allah. Baik, saya pun tak berapa pasti sangat macam mana nak menjalankan sesi ini. Mungkin saya cuba untuk mulakan sedikit, lebih kurang dalam setengah jam, lebih kurang gitulah, untuk saya lontarkan dulu. Kemudian kita boleh memulakan, kalau tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat ada persoalan yang nak ditimbulkan, insya-Allah kita boleh bertukar-tukar pendapat lah. Dan masa yang diberikan kepada saya lebih kurang sampai pukul 10.30, tu suku, pada sampai pukul 10 suku, ya. Jadi agak panjang juga masa tu. Dan saya julung-julung kalinya pada malam ini tidak ada menyediakan PowerPoint, ya, slideshow. Selalunya ada. Jadi malam ni terpaksalah sahabat-sahabat tengok muka saya lah, ya, selama sejam lebih ni, per 2 jam ni. Mudah-mudahan tidaklah terlalu membebankan, ya. Baik, kalau saya mulakan dengan kita merenung satu daripada firman Allah SWT yang harus menjadi asas perjalanan perbincangan ini dan juga perjalanan kita, yang saya rasa sebahagian besar tuan-tuan dan puan-puan adalah merupakan juga pelajar, iaitulah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Ya, surah Al-Azim, surah At-Taubah ayat 111, tak ingat berapa lebih kurang, dalam surah At-Taubah. Maksud ayat ini, firman Allah SWT, adalah tidak wajar bagi orang-orang yang beriman itu untuk semua sekali pergi ke medan perang, ya, semua sekali terjun ke medan peperangan. Mengapa tidak ada dipastikan daripada setiap kelompok umat Islam itu adanya satu kumpulan yang mendedikasikan dirinya untuk mereka itu mendalami agama Allah SWT, supaya apabila yang pergi perang tu, bila mereka balik ke kampung halaman, ataupun yang belajar ni pergi balik ke kampung halaman, mereka akan menjalankan peranan untuk memberikan peringatan kepada kaum masing-masing, agar dengan peringatan itu
kaumnya akan menjadi kaum yang beringat-ingat terhadap peraturan Allah SWT. Saya nak minta izin untuk diri sikit boleh? Especially pada kamera lah, nak kena ejah kan Sebab bila duduk ni rasa tak sedap sikit. Belakang tak nampak, saya takut ada komplot kat belakang ke, ada special branch ke apa kan Jadi maknanya kalau diri ni sedap sikit lah, nampak semua kan Jadi saya minta izin untuk diri lah. Jarang ceramah duduk ni kecuali kuliah maghrib kat masjid lah ataupun kat surau. Baik, ayat yang saya bacakan tadi adalah ayat yang dibacakan oleh seorang ulama yang mana selepas saya habis belajar dulu, selepas habis SPM, masa nak memulakan perjalanan, saya dan kawan-kawan lepas SPM kami sewa van dan mengembara di seluruh Semenanjung ni lah. Daripada Kuala Lumpur, daripada Ipoh kami bergerak ke Kedah, daripada Kedah kami pergi ke Kelantan, daripada Kelantan kami pergi ke Terengganu, pusing lah ya. Jadi di Terengganu tu kami telah singgah di KL bukan Kuala Lumpur, Kubang Lembik dan di Kubang Lembik tu berjumpa dengan Al-Fadhil Ustaz Tuan Guru Harun Tayyib yang mana ketika kami menyinggah, tujuan kami buat travel ni ialah sebab kami akan berpisah kami akan berpisah. Ada yang sambung belajar luar, ada yang belajar kat dalam, ada yang pergi bidang ni, ada yang pergi bidang tu. Jadi persahabatan selama 5 tahun tu akan berakhir dari segi kebersamaan fizikalnya dalam sebulan 2 akan datang. Jadi kami ambil keputusan sewa van, jalan satu Malaysia, jumpa dengan alim ulama, minta nasihat. Jadi di Kedah kami ada singgah ke beberapa buah pondok, kami pergi beberapa buah masjid. Kemudian di Kota Baru kami singgah di Pulau Melaka dan juga di 2-3 tempat yang lain. Jadi di Terengganu-nya selain daripada Rusila, kami singgah di Kubang Lembik. Apa kaitan antara lokasi-lokasi tadi tu selesaikan sendirilah kenapa lokasi itu menjadi pilihan Jadi di Kubang Lembik tu Ustaz Harun Tayyib telah membacakan ayat yang saya sebutkan tadi. Dan kata Ustaz Harun Tayyib, dia kata kamu sebagai penuntut, orang yang belajar di jalan Allah SWT, kamu mesti ambil ayat ini sebagai kata-kata langsung daripada Allah kepada kamu sebagai penuntut ilmu. Bahawa ini adalah ayat yang secara khusus Allah bercakap dengan orang yang menuntut ilmu. Jadi pegang ayat. Apakah isi ayat ini? Antaranya Allah menggambarkan dalam ayat ini bahawa menuntut ilmu seperti keluar perang. Sebab Allah sebut dalam ayat ini falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fi din. Allah Ta'ala guna perkataan nafara merujuk kepada orang yang keluar menuntut ilmu. Sedangkan perkataan nafara ini lazimnya digunakan untuk merujuk kepada orang yang keluar berperang. Infiru khifafan wa thiqalan dan ayat-ayat yang lain lah. Tapi dalam ayat ini menuntut ilmu. Jadi kata Ustaz Harun Tayyib, menuntut ilmu ni seperti peperangan. Jadi bila pergi peperangan ni, ada musuh, ada ancaman, ada kejutan dan ada macam-macam perkara yang berada di hadapan. Maka hendaklah kamu mempersiapkan diri kamu untuk masuk ke dalam peperangan ini. Dan rupanya memang betul lah bahawa bermulanya perpisahan kami selepas itu, kami menempuh perjalanan yang pelbagai. Jadi Alhamdulillah hasil dari perjalanan tersebut menjadi modal untuk saya tulis buku. Bukanlah itu tujuan asalnya tapi dah habis perjalanan tu dapat direkodkan dalam tulis buku. Dan buku Di Hamparan Shamrock, Ku Seru Namamu ini adalah buku yang ketiga dalam kategori travelogue yang diterbitkan oleh Galeri Ilmu. Di Hamparan Shamrock ini pada tahun 2012 bulan April diterbitkan oleh Galeri Ilmu. Kalau tidak silap saya, sajalah tengoklah dia punya ni, harganya Semenanjung RM30, Sabah Sarawak RM32. Mungkin harganya boleh dimurahkan kalau polisi-polisi cukai negara dapat diubah fikir-fikir sendirilah, insyaAllah. Baik, saya tak tahu sebenarnya daripada mana saya nak start berkenaan dengan buku ni. Mungkin saya mulakan dengan menggambarkan dululah. Satu seronoknya tulis travelogue ni ialah travelogue ini longgar dari segi kawalannya ke atas konten. Dalam arti kata lain, kita boleh memasukkan apa sahaja dalam penceritaan kita dan itu menjadikan travelogue sebagai naskah yang
sangat berkesan untuk kita mengajak pembaca berfikir. Ya, kalau buku itu dalam genre yang lain, dia sudah begitu menjurus. Ya, kalau katalah contohnya kalau kitab fiqhnya fiqh lah. Kalau misalnya bahagian dakwahnya akan diterangkan tentang fiqh dakwah dia. Kalau sirahnya akan membicarakan tentang sirah. Tetapi Travelog ni adalah sebuah naskah yang sangat casual. Dia merakamkan pemerhatian-pemerhatian yang dilakukan dalam satu perjalanan. Kalau contoh Travelog yang dulu-dulu ni, mungkin saya boleh klasifikasikan Travelog klasik kita ialah Rihlah Ibnu Battutah. Ya. Rihlah Ibnu Battutah tu mungkin boleh dilihat sebagai sebuah travelog. Apa yang dicatat oleh Ibnu Battutah, walaupun dibahaskan bahawa sebenarnya penulis Rihlah Ibnu Battutah tu bukan Ibnu Battutah sendiri, tetapi figure lain yang mendengar daripada Ibnu Battutah lalu merakamkannya. Tak apalah, tajuk lain. Yang pentingnya penulisan travelog ini sudah agak lama. Ya. Tetapi travelog pertama yang saya baca ialah travelog yang ditulis oleh seorang wanita bernama Marian Kazi, iaitu seorang American yang berkahwin dengan lelaki Pakistan. Suaminya telah berpindah ke Turki dan dia menceritakan pengalaman ketika dia berada di Turki dalam travelognya yang bertajuk Azan Over Anatolia. Ya, menarik untuk dicari dan dilihat travelog tersebut. Jadi saya telah menulis dua travelog awal. Yang pertamanya ialah Rindu Bau Pohon Tin, dan yang keduanya ialah Secangkir Teh Pengubat Letih. Yang pertama menceritakan kisah semasa belajar di Jordan. Yang kedua, Secangkir Teh Pengubat Letih, yang baru sahaja diwacanakan pada hari Sabtu lepas di Fakulti Sains Teknologi. Pinjam dewannya lah ya. Maknanya pada hari Sabtu yang lepas. Dan yang ketiganya ialah Di Hamparan Shamrock Ku Seru Namamu, yang menumpukan kepada catatan perjalanan kehidupan saya semasa berada di UK dan berada di Ireland. Baik, apakah yang terkandung di dalam travelog ini? Saya memerhatikan komen yang diberikan oleh pembaca. Terima kasih kepada pembaca-pembaca yang rajin menulis komen, terutamanya bagi komuniti Goodreads, ya, yang rajin berkongsikan komen-komen bernas mereka terhadap buku-buku yang mereka baca di dalam komuniti Goodreads. Goodreads ialah satu tempat yang bagus untuk kita biasakan diri untuk singgah-singgah, terutamanya untuk mengenal buku. Kadang-kadang kalau kita baca komen setengah-setengah buku tu, kita boleh menyamak seolah-olah kita ni dah pernah baca buku tu dan kita boleh melontar ke macam-macam pendapat padahal tak pernah baca pun. Kita tumpang komen orang je, sebab komen-komen kat dalam tu bagus. Jadi saya perhatikan ada pelbagai dimensi. Ada sebahagiannya banyak memfokuskan kepada cerita panas yang terkandung di bahagian pertama buku inilah. Basically buku ni ada 3 bahagian. Bahagian yang pertama menceritakan tentang beberapa peristiwa yang berlaku ketika saya berada di London. Bahagian yang kedua lebih merupakan flashback kepada apa yang berlaku kepada saya sebelum saya sampai ke London, iaitu di Jordan dan juga di UK. Flashback itu berlaku ketika saya berada di dalam tahanan, ketika dipenjarakan di sebuah penjara di Scotland. Manakala bahagian yang ketiga ialah catatan-catatan tentang pengalaman selepas cabaran-cabaran awal tadi itu selesai, dan ketika saya bertugas di Belfast, Northern Ireland, dan juga kemudian bermastautin di sebelah selatan selama beberapa tahun. Jadi dia ada 3 bahagian. Sebenarnya 3 bahagian tu kreativiti editor dan juga penulis untuk nak menyusun dia. Sebab masalah paling besar saya tulis buku ni ialah kat mana saya nak letakkan cerita panas tu. Sebab dari segi kronologinya, persoalan-persoalan yang timbul bagi sahabat-sahabat yang mungkin pernah membaca buku pertama dan kedua, Rindu Bau Pohon Tin, Di Hamparan Shamrock dan Secangkir Teh Pengubat Letih, persoalan yang selalu timbul je ialah macam kedua-dua buku tu ada gap. Ada gap, iaitu belajar kat Jordan tapi buku Jordan nipis. Buku Turki yang tebal. Tapi bila masa pula berada di Turkinya, katanya belajar di Jordan tapi buku Turki lagi tebal, tiba-tiba dekat UK. Jadi kalaulah dicantumkan dua buku itu, akan terasalah wujudnya gap tersebut. Jadi gap itu adalah
simpanan cerita yang asalnya bukan saya sahaja simpan nak tulis kemudian, tapi saya tak berani nak tulis. Tak berani nak tulis kerana saya rasa malu dengan cerita tersebut, terutamanya untuk menerima hakikat saya ialah seorang pelajar yang menamatkan ijazah sarjana muda saya dalam tempoh 8 tahun. Iaitu kalau pelajar medicine dia dah habis dah houseman dia. 6 tahun belajar, lepas tu 2 tahun houseman, habis dah. 8 tahun tu panjang. Tapi saya menghabiskan ijazah sarjana muda saya selama 8 tahun. Jadi rasa malu lah kalau kawan-kawan tanya, Syekh hantar grad tahun berapa? Segan nak jawab. Kalau sebut grad tahun 2001, nanti orang ingat kita ni batch adik-adik. Padahal kita ni dah tua. Tua daripada adik lah. Nak kata kita habis belajar 97, habis belajar, macam ada masalah kat situ lah. Jadi sampailah saya tulis buku ni baru saya lega lah. Kenapa? Kerana ada kisahnya. Dan kisahnya itu saya rasa mungkin sesuai sedikit untuk diceritakan kemudian. Kerana kalau cerita awal tu agak tak kena, tapi cerita kemudian tu salah satu tujuannya ialah dalam mukadimah buku ini saya ada sebutkan sesuatu sebagai respon kepada komentar-komentar yang diberikan oleh pembaca apabila membaca buku-buku yang sebelumnya. Apakah komentar tersebut? Masa mula-mula tulis buku Aku Terima Nikahnya, saya pun tak tahulah ada ke orang nak baca buku Aku Terima Nikahnya, sebab artikelnya dah ada kat blog dan pernah keluar kat Anis. Alhamdulillah ada orang baca dan terus dibaca. Kemudian keluar pula buku yang kedua, keluar pula buku yang ketiga. Jadi selepas tulis keluar buku pertama, kedua dan tiga tu, dia masalah di Malaysia ni itulah, bila tulis buku, bila banyak orang beli, nanti penulis tu dia jadi selebriti. Walaupun bukan itu yang dia nak, dan dia terpaksa menghadapinya. Jadi saya taklah kata terjadi selebriti, tetapi bila buku kita dibaca, orang membuat pelbagai kesimpulan. Salah satu daripada kesimpulan yang menyeksa batinnya, menyeksa batinnya, ialah apabila orang baca buku Aku Terima Nikahnya 1, 2, 3, dia kata, oh nampak macam semuanya perfect je, elok aja. So bila ada orang email saya, Ustaz saya ada masalah dalam rumah tangga saya gini. Kadang-kadang saya rasa masalah ni remeh aja. Jadi saya jawab, dia kata Allah selesaikan je lah sendiri. Dia katalah lebih kurang macam tu je kan. Dia respon balik, Ustaz bolehlah rumah tangga Ustaz kahwin senang apa semua. Amboi kan ya. Macamlah kita dalam rumah tangga ni tak ada masalah macam orang lain kan ya. Jadi lama-lama tu rasa geram. Jadi geram-geram tu akhirnya saya fikir dengan menulis cerita ni bolehlah sikit kot menggambarkan bahawa kita juga sama macam manusia lain. Apa-apa pun kena patuh hukum hidup, iaitu fa inna ma'al usri yusra. Sebelum senang ada susah dulu. Tapi bila tulis buku ni, kesusahan tu pun menimbulkan masalah juga. Bila ada orang baca, dia jadi isu lain. Tak apalah depan, saya dah merapu dah ni. Saya nak susun balik. Jadi dia ada 3 bahagian. Baik ya. Bahagian yang pertama daripada buku ni, lebih kurangnya saya ceritakan tentang beberapa catatan yang berlaku semasa saya duduk di London. Bagaimanakah saya boleh berada di London? Secara ringkasnya, apa yang terjadi pada tahun 1997, iaitu ketika saya di tahun akhir pengajian, terperangkap dalam rumah, terkunci, kawan pergi kelas, kunci rumah daripada luar, tak boleh keluar kelas, tak boleh keluar rumah nak pergi kelas. Sangat remeh dia punya isu dia ya. Tapi zaman tu tak ada handphone, tak ada apa, tak boleh nak contact kawan-kawan. So terperangkap lah rumah, nak turun ikut tingkat kan, keluar berita malam pula kan, budak jatuh berdebak daripada tingkat 3, tingkat 2 rumah. Jadi saya duduk dalam rumah sampai ke petang, terlepas 2 exam. Jadi bila terlepas 2 exam, kawan balik petang, esoknya saya pergi ke universiti. Pihak universiti tidak menerima alasan saya, maka 2 subjek kena drop ya, kena gugurkan, isqat ya. Dan dengan gugurkan 2 tu, kawan-kawan grad saya extend 1 semester. Jadi semester tambahan tu yang mencetuskan masalah-masalah yang menjadi isi buku ni lah. Kerana pada semester tambahan itu, Kerajaan Jordan telah menaikkan yuran pelajar Malaysia banyaklah, daripada 25 dinar satu subjek kepada 750 dinar, 150 dinar satu subjek. Maknanya lebih kurang daripada RM150 satu subjek dinaikkan kepada RM750 satu subjek. Dan subjek ada 46 ya. Jadi kecoh lah pada masa tersebut, macam mana nak buat ni.
Akhirnya saya sebagai orang kata dinosaur yang belum graduate ni, ya, daripada zaman paleolitik tak habis ngaji lagi kan, ya, ada lagi. Jadi adik-adik ni push lah, ustaz tolonglah buat something. Jadi saya dengan kawan-kawan pun buat memorandum, mohon untuk turunkan yuran, dan disitulah bermula isu dia yang telah menyebabkan pelbagai kejadian terjadi, sehinggalah akhirnya fitnah berlaku dan beasiswa saya telah digantung. Ya, apabila beasiswa digantung, kemudian pergantungan beasiswa itu telah mencetuskan pelbagai cabaran yang berada di dalam buku ni penceritaannya. Saya nak cerita buku tu, kalau cerita awal-awal payah, jadi saya letak dia sebagai flashback. Walaupun sebenarnya masa saya dalam penjara, saya tidaklah memflashbackkan cerita yang tu. Ya, saya fikir benda lain lah. Tapi supaya dia boleh diceritakan, jadi malam tu termenung dalam penjara. Kisahnya bermula 4 tahun yang lalu. Ya, ketika itu gini-gini. Itu teknik menulis lah. Walaupun sebenarnya malam tu saya tak boleh nak fikir. Ada ke saya fikir pasal beasiswa saya kena gantung? Ada kot lintasan-lintasan macam tu lah. Kerana ada persoalan timbul. Apa yang terjadi kepada diri saya? What happened to me? Ya, kalau bahasa mudahnya konon macam ni lah, konon-kononnya lah, ya. Sekolah rendah belajar elok, sekolah menengah, tiap-tiap kali maju penyampaian hadiah naik pentas lah, ambil hadiah pelajar cemerlang ni kononnya. Ya, lepas tu dapat beasiswa belajar pula dekat Jordan, konon-kononnya. Tiba-tiba semua jadi porak-peranda. Mengaji tak habis, beasiswa kena gantung, mak dah tension kat rumah, ya. Lepas tu segala sebagainya. Malam ni aku berada dalam tahanan. Ya, jadi padan muka, istilahnya macam tu lah. Padan muka, rasakan, ya, fikir, baru tahu langit tinggi rendah. Jadi bila beasiswa digantung, selepas tahun dapat balik tunggakan. Tunggakan ni sedikit, dan dengan tunggakan sedikit itulah saya terbang ke London. Jadi ketika berada di London, kehadiran saya tidak difahami oleh pelajar-pelajar Malaysia yang saya jumpa. Apa tujuan Ustaz Aziza datang ke London? Tapi pada masa itu memang menjadi kebiasaan untuk pelajar-pelajar yang belajar di Jordan, di Mesir, datang ke London, datang ke England. Ya, petik strawberry, kerja ladang apple lah, ni kerja cleaners untuk kumpul duit. Tapi saya datang kerana memang tak pasti nak kumpul duit. Kenapa? Kerana fikiran saya agak bingung pada masa tersebut, selepas tahun beasiswa digantung. Jadi semasa berada di London, ada beberapa cerita yang sempat saya selitkan, yang mana penceritaan-penceritaan itu sahabat-sahabat boleh rujuk dalamnya. Ringkasannya, ketika di London, antara beberapa isu yang menarik ialah, yang pertamanya ialah isu Syiah. Ya, isu Syiah saya selitkan. So Travelog ni bagusnya, memang terabur lah memang, ya. Bagusnya Travelog ni, dia boleh masuk macam-macam tajuk. Ya. Jadi bila sahabat-sahabat baca dalam Travelog itu, apa yang saya cuba lakukan ialah saya melontarkan isu melalui penceritaan. Isu itu sepatutnya boleh diterokai oleh pembaca kalau dia berminat untuk mencari kisah selanjutnya. Ada beberapa isu, contohnya isu Syiah. Bagaimanakah permulaannya pelajar Malaysia terbabit dengan Syiah ketika di London pada masa tersebut. Kemudian saya juga ada selitkan tentang dakwah dengan non-Muslim, masalah komunikasi bahasa Inggeris. Begitu juga tentang persoalan menguruskan nikah kahwin antara seorang lelaki Muslim dengan wanita kitabiah, ahli kitab. Lelaki Muslim kahwin dengan perempuan Kristian, boleh ke tak boleh? Saya tak bincangkan hukum dia, saya ceritakan sahaja. Jadi harapannya semasa menulis ni ialah, kalaulah ada, especially orang-orang jabatan dakwah contohnya, bila dibaca, ataupun orang jabatan syariah bila dibaca, ada pula, kalau mungkinlah kau first time dengar kan, ada pula zaman lah ni, ya, maknanya Muslim kahwin dengan Kristian. Boleh ke? Kalau boleh, macam mana caranya? Kalau tak boleh, kenapa tak boleh? So yang Ustaz Aziza buat ni, boleh ke tak boleh? Macam mana nak selesaikan? Jadi mungkin itu boleh trigger something yang menyebabkan orang yang membaca ni akan cari maklumat tambahan. Tu kerja Travelog lah. Dia bukan memberikan jawapan, dia mencetuskan cap. Ya. Jadi ketika berada di London, isu yang timbulnya ialah isu Syiah. Ya, apabila pelajar-pelajar Malaysia, semua rumah pelajar Malaysia di London pada masa itu menerima naskah satu majalah kecil yang bertajuk Cahaya Kebenaran. Ya, tajuk dia yang berstamkan dia punya chalk gitu, dia dah prepaid punya chalk, stamp, bukan stamp tampal. So kita tak dapat detect sangat PO box mana tu. Tapi dalam bahasa Melayu
seruannya mengajak kepada aliran Syiah, ya, pada masa tersebut. Jadi salah seorang daripada rakan yang duduk, yang saya tumpang rumah mereka ni, telah terbabit dengan isu Syiah tersebut apabila dia membaca buku yang ditulis oleh Syekh Tijani, iaitu Thummah Tadaitu, yang bertajuk dalam bahasa Melayunya Akhirnya Kutemui Kebenaran, ya. Dia baca buku tersebut tentang perjalanan travelog juga tu, Tijani mengembara, dan dalam pengembaraannya Syekh Tijani ni telah berdebat, bermuzakarah, berwacana tentang Sunni Syiah, Sunni Syiah. Jadi di akhir travelog tersebut dia membuat konklusi bahawa Syiah yang betul, akhirnya kutemui kebenaran. Jadi yang membaca buku itu ramai yang terjebak ke dalam kekeliruan, dan sebahagiannya bertukar menjadi Syiah, kesan daripada membaca buku Akhirnya Kutemui Kebenaran itu tadi. Jadi saya ada selitkan kisah tersebut dalam bahagian awal buku di hamparan Syekh Amrok ini ketika saya bermastautin di London, iaitu pelajar-pelajar Malaysia yang berada di London minta supaya saya stay kerana mereka risau kerana ada ustaz Melayu Syiah yang muncul, datang bekerja di London dan mengajak mereka untuk berprogram dan mengelirukan mereka. Jadi panggil saya datang untuk counter balik lah, lebih kurang istilahnya macam tu. Jadi itu sebahagian daripada apa yang ada diselitkan di dalam bahagian awal travelog di hamparan Syekh Amrok Kusunan Mamu. Adalah cerita-cerita yang lain masa duduk kat London, kerja basuh pinggan, lepas tu ajar budak-budak mengaji kan. Seronok juga ajar budak-budak mengaji sebab kena mengajar budak-budak mengaji tajwid dalam bahasa Inggeris. Ya, saya sebut dalam buku ni lah, When the Dead Noon Meets Cough. Saya tak tahu macam nak terangkan ya, macam mana orang putih ajar tajwid. Saya tak tahu, jadi saya terjemah bulat-bulat lah. When the Dead Noon Meets Cough, apabila Nun yang telah meninggal dunia ya bertemu dengan Cough. Ya, jadi terkejut doktor ni, dia tanya, what's the cause of death? Dia tanya kan, apakah punca kematian Nun? Oh, doktor tidak terang. Padahal boleh dia sebut apabila Nun yang apa ni, yang mati ni, apakah, kita gunakan istilah Arab lah, gunakan istilah Arab saja untuk menyampaikan. Itu pengalaman awal. Tetapi yang pastinya ketika berada di London, saya tidak ada banyak interaksi dengan non-Muslim dan juga penduduk tempatan, English people. Ya, kerana di London ada ramai orang asing. Kalau kita pernah pergi ke, kalau adalah sahabat-sahabat yang pernah sampai di London, atau pernah belajar ke, pernah menginggah ke, pernah bermimpi ke, tak kisahlah kan ya, maknanya tentang London ni. London ni ada setengah-setengah tempat kita tak rasa pun macam dia tu di England. Malah mungkin orang English sendiri berasa asing di setengah-setengah bahagian di kota London. Ya, kerana ada bahagian yang tersangatlah Bangladeshnya, ya, ada bahagian tersangatlah Turkinya, ada bahagian tersangatlah Pakistannya, ada bahagian tersangatlah Cinanya, ya, menyebabkan orang-orang Inggeris tidak begitu mengendahkan orang asing kerana itu satu perkara yang terlalu biasa bagi mereka. Ya, jadi saya tak adalah interaksi, kecuali interaksi saya lebih kurang ni kalau seingat saya hanya dengan seorang budak Vietnam saja. Ya, kerana setiap hari apabila saya pergi ke sekolah, pergi tempat kerja, saya naik bas, dan saya akan naik bas yang sama dengan seorang budak Vietnam yang pergi ke sekolah. Dia sentiasa menegur saya, mengucapkan good morning kepada Mr. Adidas. Ya, dia ingat nama saya Adidas sebab saya pakai jaket Adidas. Ya, dia Adidas ni, dia kata good morning Mr. Adidas. Dia tak pagi, memang itulah panggilan saya. Itulah kenangan saya, interaksi. Jadi bahasa Inggeris tak improve masa duduk dekat London kerana tidak ada peluang untuk bertutur dalam bahasa Inggeris ketika berada di London lah. Okay, itu bahagian yang pertama. Kemudian bahagian yang kedua ialah apabila pelajar-pelajar Malaysia yang berada di London mula mempersoalkan kehadiran saya. Ya, apa tujuan Ustaz ada kat London ni? Jadi saya susah nak jawab. Sebab basically isu mudahnya saya berada di London kerana saya kebingungan dengan kejadian yang berlaku di Jordan apabila tidak dapat menghabiskan pengajian. Ya, tak boleh nak tunggu exam, kelas dah habis, markah dah dapat, cuma ujian hafalan Al-Quran. Ya, pelajar-pelajar Malaysia di Jordan, kalau ada asatizah ya, yang khirijat daripada Jordan ni, maknanya di Jordan 6 juzuk, daripada juzuk 25 sampai juzuk 30 syarat untuk graduate. Universiti-universiti lain dia adalah subjek, tetapi di universiti saya dia di luar subjek. Kita kena hafaz di luar subjek, ujiannya di luar subjek. Jadi saya telah habiskan semua subjek,
tapi ada baki 4 juzuk untuk tasmik, ya, pada masa tersebut. Jadi selepas saya datang ke London, kerja basuh pinggan, kumpul duit, tahun depan datang balik Jordan, dekat-dekat nak exam, saya kemalangan jalan raya. Ya, accident, kereta hancur, duit yang kumpul habis semua dipakai untuk ganti rugi kereta. Even ada kawan tolong bayarkan sedikit, ya, alhamdulillah. Ya, semoga Allah merahmatilah sahabat saya tu. Sekarang ni pensyarah di UPM. Dia top up sikit kerana terlalu teruk kemalangan kereta tu dan duit habis. Dan saya terlepas exam. Jadi nak tunggu lagi exam, lambat lagi tu. So apa yang berlaku ialah balik semula ke UK, kerja lagi, basuh pinggan, semua lebih kurang. Lepas tu tahun depan datang balik ke Jordan untuk exam. Datang awal, alhamdulillah 2 minggu. Duduklah hari-hari duk buat revision 4 juzuk yang 30 dengan 29 selesai dah, 25 sampai 28 tak habis lagi. Duk baca ulang, terlampau banyak sangat duduk, ya. Pada masa tersebut saya kena buasir. Ya, kena buasir. Tapi masa tu pujuk hatinya, buasir ni memang penyakit ahli ulama. Ya, katalah ahli ulama banyak kena penyakit buasir kan. Orang kata Imam Syafiq ni kena sakit buasir. Saya pun tak tahulah itu kena tanya orang-orang yang arif lah dalam bab ni. Kena sakit buasir sampai terpaksa dibawa dengan van, ya, menerak dalam van bawa pergi ke Amman, operation, kena operation, terlepas exam. Lepas lagi exam pada tahun ke-7. Ya, cubaan untuk graduate. So tak dapat datang exam. Next exam lambat lagi. Duit tak ada, habis. Bayar kat ni sana sini apa semua. Pergi semula ke London. Dan bila sampai di London, saya dah tak berani duduk di London sebab London terlalu mahal pada masa tersebut. Rumah yang saya duduk telah dipulangkan kepada tuannya, rumah sewa yang kami duduk, pindah rumah lain dan rumah tu sewanya terlalu mahal. Ya, kalau tidak silap saya 2,000 pound pada masa tersebut. Dia punya sewa dia 2,000 pound ni pada masa itu hampir mencecah 14,000 ringgit. Ya, harga dia. Sewa sebulan dia. Jadi duduk 8 orang, ya. Toilet dia tak ada orang tidur. Ya. Dapur tak ada pasal bengang minyak semua kan, ya. Tapi penuh 8 orang duduk. Saya tak tahan. Letih, kerja-kerja sikit-sikit cari duit tak ada. Akhirnya saya telah pindah ke Belfast di UK, di Northern Ireland, dan duduk di sana cari jalan. Macam mana nak fikir pasal duit. Tapi tara-tara tak ada duit tu, tara-tara pening kepala nak berhabis ni sempat bertunang. Alhamdulillah, ya. Itu permulaan buku aku terima nikahnya. Ya. Jadi itu tajuk lain, ya. Bertunang, saya memberanikan diri bertunang ke arah nak berkahwin dengan perjanjian bertunang selama 2 tahun. Saya cuba menjadikan pertunangan dan perkahwinan itu sebagai satu time frame dan juga sebagai satu pendesak untuk saya pastikan habis. Dan saya menjangkakan 2 tahun sepatutnya bolehlah. Ya, bolehlah. Jadi tahun 2000 saya pindah ke Belfast dan duduk di sana. Sikit-sikit lah, ajar orang ngaji, tolong kat masjid sikit, dapat duit sikit-sikit ini apa semua, mengulang kaji hafazan Al-Quran. Dan saya nak berangkat ke Jordan tahun 2001. Ya, saya berdaftar di Jordan pelajar 1993. Ni tahun 2001, 8 tahun, ya. Satu yang sangat memalukan lah. Ya, jadi nasib baiklah dapat diterima buat master kat UKM ni. Kalau lah diungkit 8 tahun tu, ya, memang tak layak lah nak belajar kat sini kan, ya. Terlampau lama. Jadi saya pun bagi tahu pihak masjid saya nak pergi ke Jordan untuk ujian hafazan Al-Quran. Ini tahun ke-8 2001 dan tahun ini adalah tahun terakhir. Kalau sekiranya tidak habis, tidak graduate tahun ni, habis. Ya, dikira gagal, tidak mendapat CJ, tidak mendapat ijazah dan kena bayar baliklah hutang pinjaman dengan JPA entah berapa 100,000 lebih pada masa tersebut. Jadi pihak masjid tahan, nanti dulu, ya, sabar. Maknanya tak ada orang nak imamkan solat Hari Raya Aidil Adha, banyak macam-macam lah. Saya takut masa tu kerana visa dah nak tamat. Tapi macam itulah penyakit saya yang isteri saya tak suka, penyakit sampai sekarang, iaitu susah nak kata no. Ya, susah nak kata no. Kalau orang tak tolong tu, cakap dia tak boleh. Cuma sekarang ni baru dah mula belajar kejam sikit lah. No, tak nak, ya. Sama, tak boleh. Study assignment banyak tak siap, ya. Jadi dulu ni lagi teruk lah. Yes saja. Jadi pihak masjid minta saya jadi imam semayang Hari Raya Aidil Adha. Okey lah, tak apalah, ya, sebab tak ada orang nak ganti. Lepas habis semayang Hari Raya Aidil Adha, nak balik ke Jordan,
Masalah yang berlakunya ialah tiket flight saya. Tiket flight saya return tiket, iaitu Olympic Airline, ya, iaitu Greece punya airline yang paling murah lah pada masa tu, ya. Hanya 2 penerbangan sahaja ke Amman dalam seminggu. Jadi penerbangan yang berikutnya tu saya tak dapat naik kerana full. Waiting list pun tak boleh. Terpaksa naik penerbangan yang satu lagi. Yang satu lagi tu beberapa hari kemudian, iaitu selepas visa saya tamat. Jadi takutlah pada masa macam mana nak buat tersepit, ya. Dah nak jadi parti dah ni, datang asing tanpa izin kan, ya. Sebab visa datang overstay. Jadi saya beranikan diri, saya pergi ke London, uruskan tiket. Dalam perjalanan tu, tu tak tulis sikit lah dalam buku tu, dalam perjalanan balik saya singgah ke Manchester kerana ada mesyuarat, ya, dengan Ustaz Abdul Taib dengan Tuan Guru Haji Abdul Hadi pada masa tersebut kan. Tak boleh dalam buku, nanti ada orang tak nak beli kan buku ni kan. Jadi kita skip terus yang tu lah. Kita singgah Manchester. Lepas tu saya nak pergi ambil bag dekat Belfast, ya. So dalam perjalanan daripada Manchester nak balik ke Belfast tu, ada roadblock dekat highway, ya, M1 tu, ya. Tak pernah ada roadblock kat highway, ya. Highway bukan tempat orang buat roadblock. Dan roadblock ni pula bukan JPJ, bukan polis, immigration. Bila masa immigration belajar buat roadblock? Tapi itulah rezekinya saya, ya. Saya nampak dah dalam bas tu immigration. Masa tu dah okey, hidup aku tamat, musnah. Saya dah tak boleh bayang dah apa yang akan jadi. So bila pegawai tu masuk dalam bas, check semua orang, sampai dekat saya, tengok pasport, visa tamat semalam. So dia kata, I'm sorry sir, your visa is expired. Saya kata, I know, I'm leaving tomorrow. This is my flight ticket. Esok saya nak lepas pergi ke Jordan. Dia kata, tak boleh, kami terpaksa tahan awak. So saya telah ditahan daripada bas tersebut. Saya dibawa masuk ke van immigration dan telah dibawa diletakkan di lock-up di Stranraer, ya, di pelabuhan Stranraer di Scotland. Selama saya kira lebih kurang dalam 9 jam. Ya, duduklah dalam tu seorang-seorang, kebingungan, ketakutan, rasa sejuk pada masa tersebut, berselimut dan guni, ya, pada selimut guni tu letakkan dalam tu. Keesokan dan tak tahu apa yang akan berlaku. Esoknya saya telah dibawa dengan van pergi ke sebelah utara. Saya agak utara lah perjalanan dia sebab saya nampak sebelah kiri laut. Perjalanan ke arah utara selama lebih kurang dalam 2 ataupun 3 jam. Dan tak nampak apa, cuma nampak ada tingkap kecil je, macam Black Maria tu lah dia punya dia kan. Mungkin sebagai latihan kot, mana tahu kan satu hari nanti kan. Jadi maknanya naik yang tu, ada tingkap kecil. Tengok itu jalan. Akhirnya sampailah ke penjara Greenock di Scotland, di Glasgow. Dan saya telah ditahan sebagai tahanan